kita nak belajar pendidikan Islam bawah tajuk Indahnya Persahabatan. Okey, ini bidang adab. Tajuk yang kedua. Sebelum ni kita dah belajar adab tajuk Berkati Rezekiku. Kamu dah hafal dah doa nak makan, doa selepas makan dan doa ketika terlupa. Kita dah belajar dah dan kamu pun dah hafal. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk yang kedua, iaitu tentang indahnya persahabatan, tentang persahabatan. Semua orang ada sahabat tak? Tahu tak apa maksud sahabat? Semua orang tahu apa maksud sahabat. Sahabat ni apa? Mari kita tengok. Okey, maksud sahabat apa dia? Orang yang dikenal rapat dan disukai. Mereka sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Okey, maksud sahabat, semua orang ada sahabat kan? Apa? Orang yang dikenal rapat dan disukai. Kamu kenal dia rapat, kamu tahu siapa nama dia, kamu tahu dia suka makan apa, kamu tahu dia suka minum apa benda yang dia suka buat. Lepas tu kamu suka dekat dia. Maknanya dia tak menyakitkan hati kamu. Kemudian mereka sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Kalau kita jatuh pun dia tolong kita, bukannya tolong gelakkan kita. Itu adalah sahabat yang baik. Kita kena cari sahabat yang baik. Orang yang sentiasa menolong kita. Kalau kita tak bawa bekal, dia tolong bagi kita pinjam duit ataupun dia belanja kita makan, dan kamu suka dengan perangai dia tu. Okey, seterusnya dalil sahabat. Okey, tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu mengasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Maknanya Nabi suruh kita buat apa? Kita mesti mengasihi saudara yang lain. Walaupun sahabat kamu tu bukan saudara kamu, tapi kamu kena sayang dia macam mana kamu sayang diri kamu. Kamu tak nak diri kamu tu sakit ataupun kamu tak nak diri kamu tu lapar. Maknanya macam tu juga dengan kamu, dengan kawan kamu. Kamu kena sayang dia macam mana kamu sayang diri kamu. Okey, seterusnya adab bersahabat. Macam mana cara-cara kita nak bersahabat, nak berkawan baik dengan orang lain? Okey, kita mesti saling membantu dan menasihati. Kalau kawan kamu tak tahu nak buat kerja sekolah, kamu tolong dia. Ataupun dia buat sampah, kamu tolong nasihat, jangan buang sampah dekat sini. Itu adalah sahabat yang baik. Kita kena bantu dia. Kalau dia tak bawa bekal, kita tolong dia, kita bagi dia bekal kita sedikit ke, ataupun kita bagi dia duit ke. Okey, kemudian tidak memanggil dengan panggilan yang buruk. Kamu tak bolehlah panggil dia, "Oi gemuk, oi budak busuk." Tak boleh macam tu. Kita mesti panggil dia dengan nama dia. Dia dah ada nama kan. Contoh nama Firman, panggil Firman, ataupun Adam, panggil Adam. Janganlah panggil, "Oi budak busuk." Tak boleh macam tu. Kemudian menziarahi sahabat yang sekiranya ditimpa musibah. Maknanya kalau kawan kamu tu sakit, demam, kita ziarah dia. Kita tengok, tanya khabar dia. Kita bawa buah tangan. Kalau kita ada kat rumah, kita ada buah-buahan apple ke apa, kita bawa pergi rumah dia. Dapat pahala. Semua yang tu akan dapat pahala, insya-Allah. Okey, seterusnya yang ini, elak daripada bergaduh dan bersengketa. Maknanya tak bolehlah asyik nak bergaduh je. Salah sikit pun nak bergaduh, pen jatuh pun nak bergaduh, sikit-sikit nak bergaduh. Itu bukan sahabat yang baik. Nabi tak suka orang yang macam tu. Kemudian menutup keaiban sahabat. Contohnya tadi kamu pergi tandas, tiba-tiba kawan kamu masuk longkang, jatuh. Kamu pun cerita balik kelas, kamu pergi cerita dekat kawan-kawan lain. Itu tidak menutup keaiban, malu. Itu memalukan orang lain. Kita tak boleh memalukan orang lain. Kita tutup. Bila kita tutup keaiban kawan lain, Allah akan tutup keaiban kita. Kalau kita ada terjatuh ke apa, orang pun tak cerita dekat orang lain. Kita kena sentiasa menutup keaiban dia. Apa yang dirasa benda tu bila kita buat malu, itu adalah aib. Kemudian sentiasa mendoakan yang baik-baik. Kamu doakan kawan-kawan kamu sentiasa dalam keadaan yang baik-baik. Walaupun kamu rasa macam tak berapa suka dengan perangai dia, tapi kamu sentiasa doakan dia, kamu sentiasa nasihatkan dia supaya dia boleh berubah. Okey, seterusnya adab kepentingan. Bila kita buat
semua yang Ustazah suruh tadi, yang Ustazah dah bacakan tadi, apa yang kita akan dapat? Penyayang, kita akan timbulnya perasaan kasih dan sayang, memupuk rasa kasih dan sayang dengan kawan-kawan. Kamu akan rasa ada rasa kasih dan sayang dengan orang lain. Kemudian menyemai sifat berkongsi kurniaan Allah. Kalau kamu ada duit lebih, kamu ada bekal lebih, kamu bawa burger banyak ke, kamu kongsi dengan kawan kamu. Itu maknanya kamu adalah seorang sahabat yang baik. Kemudian peroleh kebahagiaan. Kita akan mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Kehidupan kita pun tak adalah nak bergaduh, dalam kelas pun tak ada bergaduh-gaduh. Semua baik sahaja. Kemudian merasai kemanisan iman dan persahabatan. Kamu akan rasa seronoknya bersahabat sebab kita ada sahabat yang baik, yang sentiasa menolong kita, yang sentiasa mendoakan kita. Kita akan rasa seronok. Kemudian apa lagi yang kita akan dapat? Mestilah kita akan dapat pahala. Biasalah tu, kalau kita buat benda baik mesti dapat pahala. Kalau kita buat benda tak elok mesti dapat dosa. Benda itu semua orang tahu. Kemudian apa? Mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kalau kita baik, insya-Allah Allah akan tolong kita di hari kiamat nanti. Kemudian memperolehi pahala dan meningkatkan darjat. Darjat kita pun akan tinggi, semua orang akan sayang kita, insya-Allah. Okey. Seterusnya, habis dah lah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, maknanya apa yang kita dapat pada hari ini, bila kita berkawan, kita mesti berbuat baik dengan semua orang. Walaupun dia adalah kawan kamu, bukan adik-beradik kamu, kamu kena buat baik dengan dia. Dalam satu kelas kamu tu dikira semua tu adalah sahabat. Kita kena berbaik dengan semua orang. Untuk apa? Untuk kita dapat pahala di dunia juga di akhirat kita akan dapat. Kalau kat dunia ni kita akan dapat kebaikan, semua orang akan sayang, cikgu sayang, kawan-kawan pun sayang. Kalau di akhirat kita akan mendapat perlindungan Allah. Okey, itu saja yang kita akan belajar pada hari ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.